Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan sedikit tentang gamifikasi, iaitu pantun gus daripada kumpulan 3. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami, iaitu kumpulan 3 yang terdiri daripada Ayuni, Liana, Aini, Stephanie dan Alif. Permainan pantun ini adalah permainan hantu dan berterbangan untuk mendapatkan nilai sambil menempuh halangan sampai ke destinasi tersebut. Dalam menuju ke destinasi, terdapat beberapa soalan berkaitan pantun yang perlu dijawab. Markah yang diperoleh bergantung dengan ketepatan jawapan yang dipilih oleh pemain. Permainan ini dicipta untuk menarik minat pelajar dalam pengajaran pantun. Melalui permainan ini, pelajar sekaligus dapat mengenal pasti jenis pantun dan juga dapat mencipta pantun kreatif masing-masing. Pantun ialah salah satu jenis puisi lama yang luas dikenal dalam bahasa-bahasa dan dikarang serantau Nusantara di Asia Tenggara, terutamanya bahasa Melayu. Ia paling ringkas dan asasnya terdiri daripada 2 baris yang mempunyai ikatan berirama dan mempunyai sebutan yang sama di ujungnya. Baris-baris ini pula boleh Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini dengan mengulaskan tentang maksud pantun. Di dalam game kami telah menyelitkan 2 jenis pantun. Yang pertama, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Baiklah, ini merupakan pantun budi. Dirangkap yang ketiga dan keempat menjelaskan tentang 2 bentuk hutang, iaitu hutang barangan emas dan hutang budi. Jika seseorang berhutang barangan emas, hutang tersebut boleh dibayar oleh si penghutang, tetapi kalau ia berbentuk budi, maka hutang itu tidak dapat dibayar melainkan dibawa mati. Itulah maksud pantun yang pertama. Baiklah, pantun kedua berbunyi, saya kata itik, awak kata ayam. Sudah kena jentik, baru nak diam. Baiklah, maksud pantun ini ialah seseorang akan berhenti membuat kesalahan setelah ditegur. Baiklah, itu sahaja maksud pantun. Seterusnya kita beralih kepada bahagian yang seterusnya. Baiklah, kita akan menganalisis falsafah yang tersirat di dalam pantun pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pada zaman dahulu, masyarakat Melayu menganggap pisang emas sangat bernilai dan berharga kerana ia merupakan satu-satunya pisang yang boleh digunakan atau dijadikan bahan untuk semua jenis masakan. Masyarakat Melayu juga menjadikan pisang emas sebagai bahan dalam menunai hajat atau bernazar. Maka nilai tinggi pisang emas ini disamakan dengan tingginya nilai budi. Cara masaknya juga beransur dan tempoh masakannya juga adalah sesuai di bawah belayar. Ini adalah contoh-contoh ataupun alasan mengapa pisang emas dipilih untuk dijadikan pembayang dalam pantun ini. Seterusnya kita akan menganalisis falsafah yang tersirat dalam pantun saya kata itik, awak kata ayam, sudah kena jentik, baru nak diam. Itik dan ayam digunakan sebagai pembayang dalam pantun ini untuk melambangkan perbezaan sifat-sifat manusia. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat, ada manusia yang berbuat salah, ada manusia yang keras kepala dan sebagainya. Seperti mana sifat itik dan ayam yang sungguh jelas berbeza. Perbuatan jentik digunakan dalam pantun ini juga merujuk kepada perbuatan jentik biasanya dilakukan terhadap kanak-kanak yang nakal dan tidak boleh duduk diam. Apabila sudah dijentik oleh ibu, barulah kanak-kanak tersebut diam.
Okay. Perbuatan menjentik menyuruh kanak-kanak nakal supaya diam, mencerminkan atau melambangkan keadaan kita, menegur salah atau menegur sifat-sifat manusia yang jahat, salah, keras kepala dan sebagainya, untuk sedar dan tidak mengulang kesalahan atau kesilapan itu. Hai semua, baiklah sekarang saya akan tunjuk cara-cara untuk bermain pantun Gus. Jom kita tengok. Baiklah, mula-mula sekali murid dikehendaki untuk memasukkan nama. Seterusnya, untuk memulakan permainan, murid dikehendaki untuk menekan skrin peranti yang telah digunakan. Bagi menggerakkan watak hantu yang berada dalam permainan tersebut. Untuk sampai ke garisan penamat, pemain perlu menjawab beberapa soalan pantun yang akan diberikan. Sekiranya pemain dapat menjawab dengan betul, maka markah akan bertambah. Pemain perlu mengelakkan diri daripada terkena blok yang berada di atas dan bawah kerana ia akan menyebabkan markah pemain akan berkurang. Ini merupakan soalan kedua berkenaan dengan pantun. Pemain perlu meneruskan perjalanan untuk sampai ke garisan penamat. Pemain digalakkan untuk mengambil koin tersebut untuk meningkatkan jumlah mata atau markah. Seterusnya, pemain perlu menjawab soalan ketiga. Sekiranya pemain terkena blok sama ada di atas atau di bawah, markah akan berkurang. Dan sampailah kepada soalan yang terakhir, murid dikehendaki untuk menjawab dengan betul. Pemain perlu menghabiskan perjalanan untuk sampai ke garisan penamat dan menentukan markah siapa yang paling tinggi. Baiklah, saya akan meneruskan dengan kelemahan dan masalah gamifikasi patut Gus kami, iaitu saya akan menggariskan 3 kelemahan, iaitu had variasi, kurang motivasi jangka panjang dan ketidakseimbangan. Bagi had variasi, gamifikasi kami pantun Gus tidak menawarkan kepelbagaian yang mencukupi dalam tahap cabaran dan tahap kesukarannya, dan ini menyebabkan pemain berasa monoton dan mungkin cepat bosan. Dan seterusnya ialah kurang motivasi dalam jangka panjang. Gamifikasi kami pantun Gus tiada unsur yang menggalakkan pemain bermain untuk jangka panjang, dan ini disebabkan permainan kami memerlukan hanya jangka masa yang pendek sahaja, pengalaman permainan yang sekejap sahaja. Dan yang ketiga ialah ketidakseimbangan. Jadinya tahap kesukaran yang terlalu tinggi dan rendah mengikut tahap pemain atau tahap pelajar itu sendiri, dan keluk pelajaran curang mungkin mengganggu keseronokan ketika bermain pantun Gus ini. Jadinya jika elemen permainan seperti mata atau kejaran yang tidak seimbang juga menyebabkan pemain kehilangan motivasi untuk bermain dengan lebih jauh.
Jadi gamifikasi ini merupakan sebuah bentuk latihan pengukuhan. Jadinya para pelajar ataupun pemain haruslah menguasai falsafah ataupun elemen pantun yang ada di dalam pantun Gus kami. Jadinya kami percaya reka bentuk dan konsep gamifikasi kami ini mudah difahami dan mudah untuk menarik perhatian guru dan pelajar. Dan juga gamifikasi pantun Gus ini dapat disesuaikan dengan pelbagai topik pantun ataupun topik-topik yang selainnya. Baiklah, sekarang saya akan membuat kesimpulan mengenai apa yang telah kumpulan saya bentangkan sebentar tadi. Pembelajaran pantun melalui gamifikasi Pantun Gus mampu membawa kesan yang positif dalam menarik perhatian murid untuk mengenali pantun dan menguji tahap kefahaman mereka berkaitan dengan pantun. Ia juga turut membantu murid meningkatkan kecekapan mereka dalam mempelajari pantun. Permainan digital adalah satu pendekatan yang sangat menarik dan efektif untuk meningkatkan keupayaan murid memahami dan mengaplikasikan elemen bahasa. Sekian, terima kasih.